Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat pada petang ini melibatkan parti politik PAS. Dengan satu perkara yang didedahkan ini luar biasa, ditulis oleh Ahmad Mursi, PAS bukan setakat penunggang profesional, tapi skema agama, tulis beliau di Harapan Daily. Dulu pada PRK Tanjung Piai, YB Tuan Ibrahim, timbalan Presiden PAS kata, kena sokong calon Cina dan tolak calon Melayu walaupun tok imam. Kini di PRK KKB katanya, kena sokong calon Melayu PN yang lawan calon Cina perpaduan. Kerana calon Cina tidak solat dan keluar zakat. Bila ditanya kalau calon PN bukan Melayu pula bagaimana? Kata Tuan Ibrahim, kita tengok apa yang kita hadapi sekarang lah. Katanya, itu ciri-ciri calon yang Allah pilih. Taqiyuddin Setiausaha Agung PAS pula kata, haram tak keluar mengundi kerana katanya Haji Hadi telah hukumkan fardu ain. Ini bukan hanya penunggang agama profesional, tapi inilah skema yang beragama. Banyak berlaku juga dalam bidang selain politik. Jika hal ini tidak dilihat perbuatan keji, lama-kelamaan ajaran sesat dan bid'ah ini akan terus ditanam dalam pemikiran orang Melayu Islam, malah menjadi satu kebiasaan. PAS jadikan agama bahan sendaan dan gurauan, menghukum halal dan haram ikut selera tekak dan kepentingan nafsu politik untuk menentang umat Islam yang lain. Kata beliau, saya setuju Islam dijadikan panduan dan nilai terpenting membentuk akhlak ahli politik. Tetapi boros menunggang agama dalam strategi politik kerap kali sebabkan terbabas dan gulau seperti halnya Khawarij. Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Dalam An-Nahl 116. PAS tidaklah jadi lebih Islam hanya kerana jenama partinya Islam dan dipimpin oleh ustaz-ustaz. Dari segi pelaksanaan agenda Islam dalam negara, PAS gagal, tercorot dan makan gaji buta bila diberi kuasa. PHBN jauh lebih cemerlang, tulis Mursi di dalam Harapan Daily. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda untuk isu kali ini? Apakah anda juga setuju dengan tulisan Ahmad Mursi ini bahawa PAS bukan setakat penunggang profesional tapi skema agama? Yang lebih mengejutkan ialah pendedahan daripada Ahmad Mursi ini. Kalau dulu semasa PRK Tanjung Piai, YB Tuan Ibrahim, timbalan Presiden PAS kata, kena sokong calon Cina dan tolak calon Melayu walaupun tok imam. Kini di PRK KKB katanya pula, kena sokong calon Melayu PN yang lawan calon Cina perpaduan. Kerana calon Cina tidak solat dan keluar zakat. Bila ditanya pula kalau calon PN bukan Melayu pula bagaimana? Kata Tuan Ibrahim, kita tengok apa yang kita hadapi sekarang lah. Katanya, itu ciri-ciri calon yang Allah pilih. Taqiyuddin pula mengatakan, PAS pula kata haram tak keluar mengundi kerana katanya Haji Hadi telah hukumkan fardu ain. Inilah yang disebut oleh Ahmad Mursi. Ini bukan hanya penunggang agama profesional, tetapi inilah skema dalam beragama. Banyak berlaku juga dalam bidang selain politik. Kata beliau, jika hal ini tidak dilihat perbuatan keji, lama-kelamaan ajaran sesat dan bid'ah ini akan terus ditanam dalam pemikiran orang Melayu Islam, malah menjadi satu kebiasaan.
Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi perkara paling panas yang kita temui dalam media sosial yang pasti Anda ingin bersama-sama memberikan komen. Skandal terpanas kementerian didakwa bakal terbongkar. Ini reaksi daripada Rafizi Ramli yang rileks saja balas balik. Kecoh seorang pengguna Facebook mendakwa skandal hangat di Kementerian Ekonomi akan terbongkar beberapa hari lagi, mengatakan ia adalah kes rasuah dari syarikat tauke besar. Individu itu menyebut beberapa nama termasuk Rafizi Ramli yang didakwa kononnya terlibat menerima suapan dari tauke kaya bagi membolehkan ia mendapat kontrak lumayan dari kerajaan. Turut disebut nama bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim, Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak yang dikaitkan dengan Rafizi. Namun, benua fitnahnya nampak benar fitnahnya bila masa pula Rafizi baik dengan Farhas. Boleh samandah mereka ini, saran pengguna X bernama Iqbal. Dakwaan yang dibuat itu kemudian mendapat perhatian Rafizi yang nampaknya langsung tidak melata. Beliau dalam respon balas di X berkata, beliau tidak akan mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang mengaitkannya dengan dakwaan skandal kementerian itu. Sebaliknya, kata Rafizi, tindakan pemfitnah itu akan dicatatkan oleh malaikat. Saya takkan saman sebab ada yang mencatatnya. Beban itu lebih besar dari turun dari naik mahkamah, ujarnya. Respon Rafizi itu mendapat perhatian ramai yang menyokong tindakan beliau berdiam diri dan tidak melayani kabar angin tidak berfaedah. Rafizi kata, saya tak saman sebab ada yang mencatatnya. Beban itu lagi besar dari turun naik mahkamah, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menggemparkan kita ialah tindak balas Rafizi Ramli ini seperti satu perkara yang luar biasa. Kalau orang lain yang kena, pasti jawapannya mudah, jumpa di mahkamah atau saman terus. Tapi Rafizi kata dia lagi suka untuk mengingatkan bahawa ada yang mencatatnya di atas sana. Lagi pula menurut Rafizi, beban itu lagi besar dari turun naik mahkamah. Di samping itu, terdahulu telah disahkan bahawa lelaki yang mendakwa konon tahu semua konspirasi kes Faisal rupa-rupanya guna akaun palsu. Seorang lelaki menggunakan akaun Instagram Muhammad Imran Surais mendakwa mempunyai maklumat dalang di sebalik kejadian simbah asid terhadap pemain bola sepak negara Faisal Halim. Dalam siri pendedahannya di IG, dia mendakwa telah dipanggil seseorang dan diminta untuk tutup mulut supaya tidak menyebarkan gambar si pelaku. Susulan itu, polis Diraja Malaysia PDRM tampil membuat simakan ke atas Instagram tersebut yang kemudian mendapati akaun itu adalah palsu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Suhaili Muhammad Zain berkata, individu berkenaan dilihat cuba mengganggu dan mencetuskan persepsi negatif berhubung kejadian simbah asid terhadap pemain bola sepak negara iaitu Faisal Halim. Suhaili berkata PDRM tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pengendali atau pemilik-pemilik akaun media sosial yang dipercayai menimbulkan kebencian terhadap pemain bola sepak kebangsaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus dan berikan komen anda untuk isu kali ini. Rafizi cuba difitnah. Skandal terpanas kementerian didakwa bakal terbongkar. Relax je, Rafizi balas balik dengan jawapan ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.
Salam sejahtera, terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini keputusan daripada mahkamah yang paling menggemparkan seluruh Malaysia, yaitu apabila Daim dan isteri kalah di mahkamah. Wow, ini satu keputusan yang pastinya akan menggoncang banyak orang. Hari ini dilaporkan permohonan semakan Daim dan isteri untuk cabar siasatan SPRM sah ditolak. Ramai netizen yang gembira dengan keputusan mahkamah ini kerana kata mereka, takkanlah siasatan SPRM pula mahu dihentikan. Kalau benar Daim tidak bersalah, buat apa nak takut, kata mereka. Tapi kalau salah, itu yang buat orang takut, kata mereka lagi. Biarlah SPRM teruskan siasatan supaya yang benar boleh diketahui, yang salah pun boleh diketahui, kata mereka lagi. Hari ini, bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya gagal dalam rayuan untuk mendapat kebenaran meneruskan semakan kehakiman terhadap siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap mereka. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Aziza Nawawi sebulat suara menolak rayuan itu petang tadi. Dua lagi hakim yang mendengar permohonan itu ialah Hashim Hamzah dan Azizul Azmi Adnan. Bercakap bagi pihak ketiga-tiga hakim terbabit, Azizah berkata mereka memutuskan siasatan agensi anti rasuah itu tidak terbuka kepada semakan kehakiman kerana ia akan mendedahkan proses umpama itu kepada pelbagai tindakan undang-undang. Pada 4 Mac lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Daim dan keluarganya untuk mendapatkan kebenaran meneruskan semakan kehakiman kes berkenaan. Antara yang menjadi tumpuan ialah pembatalan pertuduhan jenayah ke atas Daim dan isterinya Naima Abdul Khalid berhubung pendedahan aset mereka. Hakim Wan Ahmad Farid Wan Saleh memutuskan pemohon gagal menunjukkan terdapat malafaide niat buruk dalam siasatan SPRM terhadap mereka. Dia juga berpendapat syak wasangka wujud malafaide sahaja tidak mencukupi untuk mereka mendapatkan kebenaran berkenaan. Hakim berkata Daim 85 tahun dan Naimah 66 tahun hanya perlu memfailkan permohonan di Mahkamah Session Kuala Lumpur untuk mencabar pertuduhan berkenaan. Menurut hakim itu lagi, dakwaan pasangan terbabit bahawa siasatan ke atas mereka bermotifkan politik sepatutnya dibangkitkan di Mahkamah Jenayah dan bukan Mahkamah Sivil. Hakim juga tidak bersetuju dengan dakwaan pemohon bahawa siasatan SPRM terhadap mereka adalah malafaide kerana kesalahan yang didakwa disiasat adalah untuk kesalahan lapuk ekoran berlaku lebih 20 tahun lalu. Kata Wan Ahmad Farid, kes jenayah tidak mempunyai had berkanun untuk disiasat oleh pihak berkuasa. Bekas Peguam Negara Tommy Thomas mengetuai pasukan mewakili Daim dan keluarganya manakala Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bolhasyan dan Liu Hor Bing bertindak bagi pihak SPRM. Saudara-saudara sekalian, akhirnya diketahui bahawa permohonan Daim dan isinya ditolak mahkamah. Dengan itu, apakah nasib yang akan menimpa suami isteri ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat di seluruh Malaysia hari ini melibatkan kehilangan wang Malaysia sebanyak 277 bilion ringgit. Saudara-saudara sekalian, angka ini cukup menggemparkan kita, cukup membuatkan kita teriak. Teriak bukan kerana apa, teriak tertarik, terkejut dan mungkin sedikit marah. Manakah tidak, uang 277 bilion ini bukan nilai yang kecil. Ia bukan juta, bukan juga ribu, bukan juga ratus juta. Tapi ini melibatkan 277 bilion. Siapa yang sakau, siapa yang telan, siapa yang makan. Ini semua disebabkan oleh perbuatan rasuah. Dan ini didedahkan sendiri
oleh Badan Siasatan Jenayah Malaysia yang berkaitan dengan rasuah, iaitu SPRM. Azam Baki akui sendiri bahawa negara telah hilang RM277 bilion akibat rasuah. Jadi di luar sana siapa lagi yang masih menyokong orang yang melakukan rasuah itu memang perlu belajar dan diajar. Dan bagi mereka yang masih lagi tidak menyokong tindakan Anwar Ibrahim membenteras rasuah sehingga ke akar umbi, maka anda juga perlu belajar sesuatu. Karena apabila dihitung-hitung, diumpul-kumpul dalam beberapa tahun saja, negara telah hilang 277 bilion. Coba bayangkan, uang 277 bilion itu kalau diguna dengan tepat, tidak disakau, tidak ditelan, tidak dimakan oleh orang-orang tertentu dalam kes rasuah, pastilah ia dapat membantu bahkan memajukan negara. Kalau itu digunakan untuk menaikkan taraf hidup rakyat, sudah berapa ramai orang yang boleh jadi jutawan. Saudara-saudara sekalian, negara kehilangan sejumlah RM277 bilion akibat rasuah dalam tempo 5 tahun lalu. Bayangkan, dalam tempo 5 tahun lalu sahaja, kita sudah kehilangan 277 bilion. Jadi bayangkanlah, dalam tempo jangka waktu negara kita merdeka, kalau rasuah ini tidak terus dihentikan, dikekang dengan serius, berapa nilaikah yang kita akan kerugian? Baru 5 tahun, SPRM sudah mengira sebanyak 277 bilion sudah pun hilang. Kalau dihitung lagi, kalaulah kita tidak berusaha, tidak bersungguh-sungguh serius memerangi rasuah pada hari ini, bayangkan apa jadi 5 tahun lagi. Mungkin ianya akan jadi triliun. Saudara-saudara sekalian, perkara ini diakui sendiri oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Beliau berkata, kerugian itu adalah berdasarkan perkiraan keluaran dalam negara kasar KDNK dari tahun 2018 hingga 2023. Beliau berkata, 277 bilion itu adalah angka yang terlalu besar dan seharusnya diselamatkan dan digunakan untuk membantu rakyat dan meningkatkan infrastruktur awam seperti membaiki sekolah dan hospital. Strategi pemberantasan rasuah nasional yang dilancarkan pada hari ini memberi impak dan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan metodologi bagi mengenal pasti bidang-bidang yang terdedah kepada risiko terkini rasuah dalam negara. Antaranya adalah melalui dapatan penyelidikan sektor-sektor yang cenderung kepada rasuah, salah guna kuasa, ketirisan, penyelewengan dan kelemahan pentadbiran, serta tata kelola yang telah dibentangkan dalam persidangan penyelidikan governance, integriti dan anti rasuah tahun lalu. Yang turut hadir pada acara itu ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan yang paling menarik sekali untuk hari ini. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda, kita jumpa lagi.